Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, InsyaAllah hari ini kita akan membincangkan satu topik daripada bidang akhlak Islamiah, bab ke-24, iaitu malu perisai iman. Apakah maksud malu? Malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Dari segi istilah pula, malu bermakna berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Baiklah anak-anak, mari kita lihat dalil nakli berkenaan malu. Firman Allah SWT tentang sifat malu dalam Quran Suratul Qasas ayat 25, فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Sadaqallahul Azim. Baiklah anak-anak, mari kita lihat dalil nakli berkenaan malu. Firman Allah SWT tentang sifat malu dalam Quran Suratul Qasas ayat 25, فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا. Kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapaku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Sadaqallahul Azim. Anak-anak, Ustazah sangat kagum dengan sifat malu yang wujud dalam diri anak gadis Nabi Syuaib. Sememangnya sifat malu mereka perlu dicontohi. Daripada ayat Al-Quran tersebut tersembunyi ibrah atau pengajaran yang sangat besar. Ia bukan hanya kisah pertemuan Nabi Musa dengan anak gadis Nabi Syuaib. Ia juga bukan hanya kisah Nabi Musa yang baik hati menolong wanita yang lemah. Bahkan dalam ayat ini juga terdapat didikan untuk wanita. Allah menunjukkan cara yang betul tentang pergaulan antara lelaki dan wanita ketika berurusan. Wahai anak-anak sekalian, Allah sebenarnya sedang berbicara dengan kita tentang sifat malu. Sifat malu. Malu ya anak-anak. Mesti anak-anak nak tahu cerita tentang anak gadis Nabi Syuaib dan Nabi Musa ni kan? Jom Ustazah share sedikit ceritanya secara ringkas. Anak-anak Nabi Syuaib tidak membenarkan diri mereka bercampur atau bergaul bebas dengan lelaki ajnabi walaupun mereka mempunyai kerja penting. Nabi Syuaib mengamanahkan anak-anak gadisnya memberi minuman kepada ternakan mereka. Disebabkan ramai kaum lelaki di tempat memberi minum itu, mereka sanggup menahan ternakan dari minum. Mereka mengelak dari berebut-rebut dengan lelaki, bersentuhan tangan, bergeseran badan dan sebagainya. Anak-anak Nabi Syuaib tidak membenarkan diri mereka bercampur atau bergaul bebas dengan lelaki ajnabi walaupun mereka mempunyai kerja penting. Nabi Syuaib mengamanahkan anak-anak gadisnya memberi minuman kepada ternakan mereka. Disebabkan ramai kaum lelaki di tempat memberi minum itu, mereka sanggup menahan ternakan dari minum. Mereka mengelak dari berebut-rebut dengan lelaki, bersentuhan tangan, bergeseran badan dan sebagainya. Mereka sabar menanti dari melanggar adab pergaulan dan tidak mengundang kecideraan. Rasa malu dan pandai menjaga diri ini membuatkan mereka sangat berharga dan bernilai. Nabi Musa yang sedang berehat di bawah pokok memerhatikan suasana di tempat memberi minum ternakan. Baginda memerhati dua gadis berdiri menunggu di tepi. Atas dasar ambil berat, Nabi Musa bangun bertanya, dan lihat cantiknya akhlak anak-anak Nabi Syuaib. Mereka menjawab dengan ringkas, tanpa melirit-lirit dan menutup ruang untuk perbualan panjang. Kami tidak dapat memberi minum ternakan sehingga pengembala-pengembala itu membawa pulang ternakan mereka, dan bapa kami seorang yang terlalu tua umurnya. Lalu Nabi Musa tidak memanjangkan bicara dan segera membantu. Tatkala Nabi Syuaib melihat dua anak gadisnya pulang lebih awal dari biasa,
Lalu baginda bertanya dan anak-anaknya menceritakan tentang pemuda yang membantu mereka. Maka Nabi Syuaib mengarahkan salah seorang anaknya pergi memanggil Nabi Musa. Lihat bagaimana anak Nabi Syuaib walau berseorangan, tidak ditemani ahli keluarga, tidak mengambil kesempatan berkenalan atau berbual-bual dengan Nabi Musa. Malah dia berjalan dengan tersipu-sipu malu dan segera menyampaikan pesanan ayahandanya yang menjemput Nabi Musa ke rumah untuk dibalas jasanya. Di sini perlu kita lihat bagaimana Allah menjelaskan sikap anak gadis Nabi Syuaib dan sikap Nabi Musa. Bagaimanakah keadaan pergaulan, akhlak dan peribadi mereka? Adakah kita mencontohinya? Ya Allah, kurniakanlah sifat malu kepada kami, terutamanya kaum wanita di antara kami, seperti sifat malu anak gadis Nabi Syuaib. Amin. Ya, nak. Mari kita kembali semula perbincangan kita tentang dalil nakdi sifat malu. Mari kita perhatikan hadis-hadis Nabi yang menyebut tentang malu. Dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menerangkan, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Hadis riwayat Ibnu Majah, maksudnya sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak dan akhlak Islam itu adalah malu. Seterusnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Riwayat Al-Bukhari. Maksudnya, apabila kamu tidak malu, maka berbuatlah apa-apa yang kamu suka. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, wal haya'u syu'batun minal iman." Muttafaqun alaih. Maksudnya, iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Itu lagi hadis yang diriwayatkan Ibn Imran Ibn Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal haya'a la ya'ti illa bi khair." Muttafaqun alaih. Maksudnya, sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Mengapa Nabi Muhammad SAW menyatakan pada malu itu akan mendatangkan kebaikan? Ini satu persoalan yang perlu kita renung dan fikirkan. Banyak kebaikan dan keuntungan yang akan kita raih jika memiliki dan memelihara rasa malu yang dituntut. Antara kebaikannya ialah, pertama, malu akan menguatkan iman. Dua, malu menjadi benteng dari berbuat maksiat. Tiga, malu akan melindungi kekurangan kita di hadapan manusia lain. Dan empat, malu akan menghapuskan dosa kepada Allah. Jom, Ustazah cerita bagaimana rasa malu yang akan menguatkan iman. Anak-anak, Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah berasa malu ketika beliau terlambat menunaikan solat asar berjemaah di masjid kerana terlalu leka mengunjungi kebun-kebunnya. Disebabkan rasa malu kepada Allah, beliau menghadiahkan dan mewakafkan kebun-kebunnya yang disayangi kepada kaum muslimin. Beliau bertaubat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi lewat solat berjemaah di masjid. Allah, hebatnya. Bagaimana dengan kita anak-anak ya? Baiklah, mari kita bincangkan contoh-contoh sifat malu amalan Rasulullah SAW. Anak-anak, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menggambarkan bahawa Rasulullah SAW lebih pemalu dari seorang gadis. Bila melihat sesuatu yang tidak ia sukai, tampak tanda rasa malu dari wajah baginda. Anak-anak yang dirahmati Allah, apakah contoh sifat malu amalan Rasulullah SAW? Ustazah bawakan di sini dua contoh kisah bagaimana sifat malu Rasulullah SAW. Kisah pertama yang Ustazah ingin kongsikan tentang sifat malu Rasulullah SAW ialah kisah di mana baginda malu dan menegur Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha ketika beliau datang ke rumah Nabi dengan menggunakan pakaian yang agak nipis. Baginda memalingkan wajahnya sambil berkata, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha
illa hadha wa hadha. Wahai Asma, sesungguhnya wanita yang sudah baligh tidak boleh menampakkan darinya ini dan ini, sambil baginda menunjukkan muka dan tapak tangan. Dalam hadis ini, bukan sahaja menyatakan batas aurat, bahkan menunjukkan malunya Rasulullah untuk menyaksikan sesuatu yang berdosa. Rasulullah SAW segera memalingkan wajahnya atau menundukkan pandangan ketika berhadapan dengan sesuatu yang mungkar. Kisah kedua berkaitan dengan malunya Rasulullah SAW kepada penciptanya. Rasulullah SAW merupakan seorang insan yang dijamin masuk syurga. Namun, ia tidak membuatkan baginda bersantai-santai, bersenang lenang dalam beribadah. Kisah kaki Rasulullah SAW bengkak melaksanakan ibadah dan solat di malam hari yang dinukilkan oleh sahabat Nabi Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu adalah bukti hebatnya sifat malu Rasulullah SAW kepada Allah sebagai penciptanya. Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menunaikan solat malam sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menegur baginda, "Mengapa engkau membebani dirimu sedangkan Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan akan datang?" Jawab baginda, "Bukankah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur?" Kegigihan Rasulullah SAW beribadah ini adalah sebagai tanda bersyukur dan rasa malu baginda kepada Allah setelah menikmati kurnian Allah, namun malu jika tidak membalas dengan ketaatan dan pengabdian. Kerana rasa syukur dan malu inilah baginda istiqamah beribadah. Inilah akhlak Rasulullah yang terpuji yang wajib kita contohi. Baiklah, mari kita senaraikan pula apakah sifat-sifat malu yang sangat dituntut. Malu melakukan perkara maksiat dan perkara haram. Contohnya, malu berjudi, mengumpat dan mengutuk rakan serta sebagainya lagi. 2. Malu melanggar perintah Allah, seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di khalayak ramai pada siang hari di bulan Ramadan dan sebagainya. Malu meninggalkan perkara sunat, seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah dan sebagainya. Malu melakukan perkara makruh, seperti malu makan dengan tangan kiri, malu untuk berbual kosong, malu untuk bercakap tidak sopan. Ini semua adalah contoh-contoh sifat malu yang sangat dituntut. Sifat malu yang dilarang. Sifat malu sangat dituntut dalam Islam. Sebenarnya, malu itu biarlah bertempat dan kena pada masanya. So, ada beberapa situasi malu yang dilarang. Antaranya, malu untuk belajar. Belajar adalah kewajipan setiap manusia. Sesiapa yang meninggalkan majlis ilmu atau belajar dengan alasan malu, ini adalah sikap yang sangat jelek. Justru, jangan sesekali ada sikap malu untuk ke majlis ilmu, untuk belajar, malu bertanya guru atau malu mendampingi ulama. Manusia yang tidak akan mendapat ilmu dan manusia yang rugi adalah orang yang malu untuk belajar. Situasi malu yang dilarang lagi ialah malu melakukan perintah Allah. Ini adalah malu yang paling teruk anak-anak, kerana ia sebenarnya adalah malu yang membawa kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Kenapa? Kerana tidak ada rasa malu dengan Allah. Apalagi situasi malu yang dilarang, iaitu malu melakukan kebaikan. Contohnya, malu nak bercakap perkara-perkara baik, malu menasihati orang lain nanti dikatakan tunjuk alim, malu nak cari rezeki yang halal, malu nak berubah jadi baik kerana takut dicemooh. Allah, nak suruh buat baik pun malu. Baiklah anak, mari kita bincangkan pula apakah kepentingan sifat malu. Malu menjadikan seseorang itu takut dan segan melakukan maksiat kepada Allah. Itu menjadi benteng keimanan.
Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Malu menjadikan seseorang itu berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Justru, anak-anak, marilah mengamalkan sifat malu dalam kehidupan seharian kita. Sebagai mengakhiri kelas kita hari ini, kita simpulkan beberapa pengajaran dan kita jadikan ia iktibar. Anak-anak ingat pesanan ini. Yang pertama, malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika seseorang hilang malu, maka hilanglah maruah dirinya dan akan melakukan dosa demi dosa. Yang kedua, malu merupakan adab dan akhlak yang baik. Malu menunjukkan sifat mulia seseorang. Baiklah anak-anak, kita akhiri kelas kita di sini saja dan kita bertemu lagi insya-Allah.